Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Nazira Hafizah binti Suhaidi. Saya dari DSM 4B. Pada hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang domestic inquiry, iaitu siasatan domestik ataupun siasatan dalaman. Apa itu siasatan domestik atau siasatan dalaman? Okey, apa itu siasatan domestik? Siasatan domestik ataupun siasatan dalaman merupakan satu proses yang perlu dijalankan apabila majikan perlu menentukan sama ada pekerja tertuduh melakukan kesalahan ataupun beberapa kesalahan tingkah laku. Di bawah Seksyen 14 Akta Pekerja 1995, majikan mempunyai hak ataupun kewajipan melakukan siasatan secara sewajarnya bagi memastikan pekerja tertuduh disabit kesalahan sebelum dipecat ataupun diberi hukuman yang beratlah. Siasatan domestik ni merupakan siasatan yang penting dan perlu dilakukan kerana dia akan berperanan untuk memastikan pekerja tersebut dipecat ataupun dijatuhkan hukuman atas sebab yang munasabah. Adakah siasatan dalaman ini penting? Okey, seterusnya, penting ke siasatan dalaman atau siasatan domestik ni? Selain menjadi tanggungjawab undang-undang, siasatan dalaman ini adalah bukti yang boleh dipercayai bahawa majikan telah melakukan atau telah mengambil langkah-langkah yang sepatutnya atau sewajarnya bagi memastikan pekerja diperlakukan dengan adil sekiranya dakwaan salah laku tersebut dilakukan. Sekiranya pekerja memfailkan kes terhadap majikan, siasatan dalaman ini boleh membuktikan sama ada tindakan majikan itu dilakukan dengan adil ataupun tidak dan sewajarnya. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Proses pertama, proses sebelum siasatan dijalankan. Okey, bagi proses yang pertama iaitu proses sebelum siasatan dalaman dijalankan. Pada proses ini, majikan perlu mengeluarkan satu surat tunjuk, iaitu surat yang digunakan untuk menerangkan secara jelas dan tepat mengenai dakwaan salah laku seseorang pekerja untuk menjelaskan cerita mereka melalui penulisan tidak rasmi. Setelah mengeluarkan surat tunjuk tersebut, majikan perlu mendapatkan maklum balas daripada pekerja yang tertuduh dan perlu menganalisis jawapan yang diberikan. Sekiranya majikan tidak berpuas hati dengan maklum balas daripada pekerja tertuduh tersebut, majikan perlu mengeluarkan lagi satu panggilan untuk siasatan domestik. Di dalam surat tersebut mesti tertulis dengan jelas tentang tuduhan yang dikenakan teratas tertuduh, tarikh, masa dan tempat untuk melakukan siasatan domestik atau siasatan dalaman. Sekiranya tertuduh gagal hadir ketika siasatan dalaman tersebut, siasatan tersebut akan dijalankan dan keputusan akan diputuskan oleh keputusan tersebut akan dibuat oleh juri serta keputusan tersebut adalah muktamad dan tidak boleh diubah. Proses kedua, Proses semasa siasatan dijalankan. Okey, proses yang seterusnya ialah proses semasa siasatan domestik dijalankan. Pada proses ini merupakan proses yang akan berlakunya siasatan domestik. Apabila semua telah kumpul dalam bilik siasatan, pengurusi iaitu ketua juri akan memulakan dengan tujuan siasatan domestik dilakukan ataupun diadakanlah. Kemudian ketua juri akan memperkenalkan diri dan para panel juri.
Proses akan diteruskan dengan pengerusi membacakan dengan jelas tentang tuduhan yang dikenakan terhadap tertuduh. Kemudian pengerusi akan bertanya kepada tertuduh, adakah tertuduh mengaku bersalah. Sekiranya jawapan tertuduh adalah ya, maka juri perlu mengulang kembali bagi jawapan tersebut dan bertanyakan adakah tertuduh faham tentang pengakuan tersebut yang boleh menyebabkan pihak syarikat mengambil tindakan disiplin teratas tertuduh termasuk pembuangan pekerja. Jika tertuduh menganggukkan atau mengatakannya, maka tertuduh akan ditanyakan adakah tertuduh ingin memberi apa-apa kata-kata ataupun ada sesuatu yang ingin disampaikan. Jika tertuduh jawab tiada, maka siasatan domestik akan berakhir. Akan tetapi sekiranya tertuduh tidak mengaku bersalah, maka pengerusi iaitu ketua juri akan menjemput pegawai pendakwa untuk membentangkan kes tersebut. Pendakwa boleh menjemput saksi ataupun mengemukakan bukti jika tertuduh tiada saksi lah. Tertuduh boleh membuat pembelaan diri pada masa itu untuk menyelamatkan diri sendiri. Seterusnya, pengerusi akan menamatkan siasatan domestik dan memberitahu kepada tertuduh akan tentang keputusan rasmi mengenai kes beliau masa akan datang. Proses selepas siasatan dijalankan. Proses ketiga ialah proses yang dilakukan selepas siasatan domestik ataupun siasatan dalaman dijalankan. Pada proses ini merupakan proses terakhir iaitu proses di mana keputusan tertuduh akan dibuat. Setelah tamat melakukan siasatan domestik dalam tempoh seminggu, pengerusi ataupun semua juri perlu membuat keputusan bersama untuk menulis surat kepada CEO pengerusi ataupun apa-apalah mengenai keputusan mereka, sebab dan cadangan mengapa hukuman ataupun cadangan hukuman yang sesuai yang boleh dikenakan terhadap tuduhan ataupun kes pekerja tersebut lah. CEO pengerusi syarikat semua akan membuat keputusan hukuman yang patut dijatuhkan dan mengambil kira pendapat daripada HR iaitu pengurus sumber manusia. Seterusnya, persetujuan tersebut perlu ditandatangani untuk mengelakkan sebarang berlakunya kesilapan ataupun berlaku sebarang masalah lah, untuk mengelakkan daripada berlaku sebarang masalah. Setelah membuat keputusan tentang hukuman tersebut dan mereka mempunyai sebulat kata tentang hukuman tersebut, surat akan diserahkan kepada sumber manusia dan sumber manusia perlu menyediakan satu surat kepada tertuduh dan memaklumkan tentang keputusan yang dijatuhkan terhadap pekerja tersebut lah. Pihak sumber manusia akan menyerahkan surat itu kepada tertuduh dan tertuduh perlu menandatangani surat tersebut untuk mengelakkan sebarang kesilapan yang berlaku. Proses mahkamah sebagai panduan. Dalam melaksanakan siasatan dalaman untuk memastikan sama ada pekerja itu bersalah ataupun tidak, siasatan dalaman menjadikan proses mahkamah sebagai panduan untuk melakukan proses siasatan siasatan dalaman tersebut. Maksudnya untuk melakukan siasatan dalaman ini, proses mahkamah merupakan panduan untuk para majikan melakukan siasatan dalaman inilah. Antara panduan mahkamah yang digunakan dalam siasatan dalaman ialah kaki tangan yang disiasat tersebut perlu memberi ruang seluas-luasnya untuk membela diri. Maksudnya ketika siasatan domestik dilakukan, sekiranya tertuduh ingin membela diri, para juri ataupun ketua juri perlu memberi tertuduh tersebut ruang untuk membela diri tersebut. Perkara ini dilakukan agar dapat memberi peluang untuk pekerja membela diri sama ada pekerja itu benar bersalah ataupun tidak. Seterusnya, majikan bukan sahaja perlu mengamalkan keadilan, malah perlu memperlihatkan bahawa keadilan itu diamalkan atau dilaksanakan. Perkara ini penting agar majikan tidak melakukan sebarang kesilapan ataupun ketidakadilan terhadap pekerja tertuduh yang tidak bersalah lah. Kedua proses ini merupakan proses mahkamah yang menjadikan panduan untuk siasatan dalaman kerana
kedua-dua proses ini akan memberi keadilan terhadap kedua-dua pihak. Si pegawai pendakwa. Pegawai pendakwa ni akan berfungsi untuk menunjukkan bahawa kesalahan tata tertib itu berlaku dan membawa bukti dari segi saksi dan dokumen untuk membuktikan hujahnya. Kedua-dua pihak, iaitu pihak majikan dan pihak pekerja, perlu membawa seorang pendakwa, dan kaki tangan itu sendiri perlu membela diri dan memanggil saksi menggunakan dokumen untuk menunjukkan dakwaan ke atas dirinya itu tidak benar dan beliau tidak bersalah. Bahkan dalam beberapa kes, mahkamah mensyorkan agar peranan pegawai pendakwa ni dan bahawa peranan pegawai pendakwa dan pegawai penyiasat perlu diasingkan bagi memastikan keadilan ditegak semasa proses pembuktian di dalam siasatan dalaman. Maka pegawai pendakwa merupakan orang yang penting untuk melaksanakan siasatan dalaman agar keadilan diri pekerja yang tertuduh ataupun majikan akan terbela. Kesimpulan. Kesimpulannya, sebelum majikan membuat sebarang tindakan ataupun sebarang keputusan untuk membuang pekerja ataupun memberi hukuman yang berat terhadap pekerja, majikan hendaklah bertindak dengan melakukan siasatan awal terlebih dahulu untuk mengelakkan majikan melakukan kesilapan dengan membuang pekerja ataupun menjatuhkan hukuman kepada pekerja tanpa sebab. Dengan adanya siasatan awal yang dilakukan, majikan dapat memastikan dengan betul bahawa tuduhan yang dikenakan terhadap pekerja terbabit adalah benar melalui bukti-bukti yang telah dikumpul melalui siasatan dalaman ini. Walau bagaimanapun, tindakan siasatan ini bukanlah bertujuan untuk menganiaya mana-mana pihak, tetapi siasatan dalaman ini dilakukan untuk mencari kebenaran sama ada pihak tertuduh ataupun pekerja yang tertuduh itu dikenakan tuduhan, mencari kebenaran sama ada pihak tertuduh melakukan kesalahan tersebut ataupun tidak. Selain itu, siasatan dalaman ini secara tidak langsung dapat mengekalkan hubungan antara majikan dan pekerja dan mewujudkan suasana hubungan pekerjaan di tempat kerja yang harmoni, kerana melalui siasatan dalaman ini pihak tertuduh dapat membuktikan bahawa tindakan yang dikenakan itu adalah tindakan yang benar jika pihak tertuduh sememangnya melakukan kesilapan tersebut. Jadi siasatan dalaman ni bukanlah sesuatu perkara yang tidak bagus. Sebaliknya merupakan perkara yang bagus jika ingin melatih pekerja mempunyai disiplin yang baik. Jadi itu saja dari saya, sedikit perkongsian tentang siasatan dalaman ataupun siasatan domestik. Saya harap perkongsian saya dapat memberi sedikit ilmu pengetahuan kepada masyarakat semua ataupun kepada pekerja-pekerja dan majikan-majikan tentang pentingnya ataupun tentang apa itu siasatan dalaman ataupun siasatan domestik. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.